video dimulakan, korang boleh tekan button subscribe, like dan juga share video ni. Okay? So, untuk video kali ni, saya nak terangkan sikit tentang kebaikan bahan-bahan yang saya guna untuk saya buat bento pada video yang lepas. So, kalau korang tak tengok lagi, korang boleh check it out sekarang. Okay, untuk bahan-bahan yang saya guna untuk buat bento, saya gunakan roti, mayonis, salad, apple, rumpai laut, ikan sardin, keju dan juga telur. Okey, untuk bahan yang pertama iaitu roti. Roti ni dia terdapat dalam kelas makanan karbohidrat yang perlu kita ambil pada setiap hari sebab dia bekalkan sumber tenaga yang utama untuk tubuh badan kanak-kanak. Dan kebaikan karbohidrat ni juga, dia membantu untuk kanak-kanak tu melakukan aktiviti harian, contohnya macam berdiri, berlari, merangkak dan sebagainya. Dan roti ni mudah untuk mereka makan dengan pelbagai cara. Ibu bapa juga senang untuk menyediakan roti ni untuk kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak kurang makan makanan yang mengandungi karbohidrat, contohnya macam roti, badan mereka akan kelihatan lemah, kurang bertenaga dan kurang bersemangat sebab kekurangan karbohidrat dalam tubuh badan mereka. Dan juga kalau kanak-kanak kurang makan makanan yang ada kandungan karbohidrat ni, mereka akan mengalami penurunan berat badan yang sangat banyak. Kekurangan karbohidrat ni juga boleh buat sistem imun tubuh badan kanak-kanak menjadi lemah dan juga mudah untuk mereka terkena penyakit, contohnya macam selsema dan juga demam. Bahan yang kedua saya gunakan adalah salad. Salad ni dia terdapat dalam kelas makanan sayur-sayuran dan juga buah-buahan sebab dia kan sayur. Okay, next. Salad ni dia membantu untuk mencegah penyakit dan untuk menguatkan lagi daya tahan tubuh badan kanak-kanak. Salad ni juga dia ada kandungan vitamin yang baik untuk tubuh badan kanak-kanak. Contohnya vitamin A, vitamin B6 dan juga vitamin C. Okey, kalau kanak-kanak makan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai amalan diet harian mereka, maka risiko untuk kanak-kanak terkena penyakit tu akan kurang jika kanak-kanak tu makan untuk 5 hidangan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Salad ni juga dia ada kandungan serat yang tinggi yang membantu untuk mencegah penyakit seperti diabetes, bara usus yang melibatkan pencernaan. Salad ni juga dia membantu untuk memberi kanak-kanak tenaga sebab dia ada kandungan vitamin dan juga mineral. Jadi, untuk kembalikan serat dalam tubuh badan kanak-kanak, ibu bapa yang perlu ajar kanak-kanak tu makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Sekiranya kanak-kanak kurang vitamin dalam badan, tubuh badan mereka akan kelihatan letih dan tidak bersemangat. Okey, sekarang ni kita tengok ramai kanak-kanak yang kurang gemar makan sayur-sayuran dan buah-buahan sebab ibu bapa kanak-kanak ni sendiri yang tak didik anak-anak mereka untuk makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, ada 3 cara mudah yang saya dapat kongsikan untuk buat kanak-kanak rasa gemar makan sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, cara yang pertama, ibu bapa boleh cari bahan-bahan contohnya macam buku, video, program ataupun sebagainya yang bermaklumatkan sayur-sayuran dan buah-buahan dengan cara yang menyeronokkan yang dapat buat kanak-kanak tu rasa seronok untuk belajar tentang sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okay, cara yang kedua, ibu bapa boleh mulakan perbualan mereka dengan anak-anak yang ada kaitan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebab bila kanak-kanak ni dah tengok, dah dengar dan belajar sesuatu perkara, mereka akan mudah bertanya. Okey, cara yang ketiga, ibu bapa boleh bawa anak-anak mereka pergi ke pasar ataupun pasar raya untuk menunjukkan pelbagai jenis sayur yang terdapat di sana dan terangkan tentang khasiat yang terdapat pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, bahan yang ketiga, saya gunakan apel merah.
Apel merah ni dia ada dalam kelas makanan sayur-sayuran dan buah-buahan yang ada banyak kandungan nutrisi yang penting untuk tubuh badan kanak-kanak. Apel merah ni juga dia mengandungi kandungan vitamin yang banyak. Contohnya vitamin A, vitamin B dan juga vitamin C. Okey, kebaikan apel ni dia ada kandungan serat yang tinggi yang membantu untuk melancarkan sistem penghadaman kanak-kanak dan mengelakkan sembelit. Apel ni juga dia bantu untuk jadikan penglihatan kanak-kanak lebih jelas dan dapat kawal kesihatan jantung kanak-kanak. Apel ni juga boleh dijadikan sebagai snack yang sihat sebab dia tiada penambah perasa dan dihasilkan daripada bahan semula jadi. Sekiranya kanak-kanak kurang makan buah-buahan, contohnya seperti apel, tubuh badan mereka akan mudah dijangkiti penyakit kerana imun tubuh badan kanak-kanak menjadi lemah. Kanak-kanak tak boleh makan apel lebih daripada 6 biji sebab kadar gula dalam tubuh badan kanak-kanak akan bertambah. Okey, bahan yang keempat iaitu telur. Telur dia terdapat dalam kelas makanan protein yang perlu diambil untuk menyokong tumbesaran kanak-kanak. Okey, protein ni dia membantu untuk membaiki tisu badan yang telah rosak dan membina sel baru untuk pertumbuhan kanak-kanak. Protein ni juga dia dapat bantu untuk hasilkan dan bentukkan tulang yang baru dan kuatkan otot kanak-kanak untuk mereka melakukan aktiviti harian. Telur ni dia bagus untuk tubuh badan kanak-kanak sebab terkandung kandungan kolesterol yang baik untuk tubuh badan kanak-kanak. Vitamin D yang terdapat dalam telur penting untuk kesihatan tulang dan gigi kanak-kanak serta untuk kesihatan hati kanak-kanak. Kalau kanak-kanak kurang makan telur, maka kesihatan mata kanak-kanak akan terganggu dan mudah untuk mendapat penyakit yang berkaitan dengan mata. Otot dan tulang kanak-kanak juga akan menjadi lemah kerana kurang makan makanan yang ada kandungan protein seperti telur, ikan dan sebagainya. Okey, untuk bahan yang kelima, saya gunakan rumpai laut. Rumpai laut ni dia ada nutrisi yang lebih banyak berbanding dengan sayur-sayuran yang ditanam. Rumpai laut ni dia dapat beri kebaikan kepada tubuh badan kanak-kanak sebab dia mampu untuk rendahkan kandungan asid yang ada dalam tubuh badan kanak-kanak. Rumpai laut ni juga dapat kawal paras gula dalam darah kanak-kanak sebab dia ada kandungan serat yang tinggi. Kebaikan yang seterusnya, kalau kanak-kanak makan rumpai laut dengan kadar yang banyak, maka bakteria yang baik akan ditambah ke dalam usus kanak-kanak dan memudahkan sistem pencernaan mereka. Okey, rumpai laut ni juga dia dapat meminimumkan peningkatan berat badan, dia dapat merawat gastrik, dia dapat menyembuhkan luka dan juga stabilkan kandungan gula dalam darah. Kekurangan rumpai laut ni boleh jadikan badan kanak-kanak kurang kandungan kolagen dan mudah untuk mendapat penyakit seperti gastrik. Rumpai laut ni dia ada kandungan iodin yang boleh menyebabkan keracunan, sakit perut dan juga perut kanak-kanak akan terhakis jika kanak-kanak makan rumpai laut ni dengan kadar yang banyak. Okey, bahan yang keenam, saya gunakan keju. Keju dia terdapat dalam kelas makanan lemak. Okey, kebaikan lemak ni dia dapat lindungi dan kekalkan kesihatan organ dan tubuh badan kanak-kanak. Lemak juga dia membantu untuk larutkan vitamin dalam tubuh badan kanak-kanak supaya nutrien yang lain dapat diserap dengan mudah oleh tubuh badan kanak-kanak. Kebaikan keju ni dia dapat bantu untuk mencegah kanser sebab dia ada kandungan asid yang baik dan mencegah penyakit. Keju ni juga dia ada kandungan kalsium yang membantu untuk kuatkan dan kekalkan kesihatan tulang dan gigi kanak-kanak. Sekiranya kanak-kanak kurang makan keju, maka sistem imun tubuh badan mereka akan menjadi lemah dan mudah untuk mendapat pelbagai penyakit.
Sekiranya kanak-kanak kurang makan keju, tumbesaran mereka juga akan menjadi lambat. Okey, untuk bahan yang ketujuh, saya gunakan mayonis. Mayonis ni dia terhasil daripada campuran telur kuning, jus lemon dan juga minyak masak. Mayonis juga dia mengandungi bahan yang baik untuk tubuh badan kanak-kanak sebab dia ada kandungan protein, dia ada kandungan vitamin, mineral dan juga minyak daripada lemak. Kebaikan mayonis ni, dia ada kandungan vitamin E yang membantu untuk jantung dan organ paru-paru kanak-kanak. Kebaikan mayonis ni juga dia dapat bantu untuk melancarkan peredaran darah. Kalau kanak-kanak ni makan banyak mayonis, maka kesihatan jantung mereka akan terjaga dan kurangkan risiko untuk mendapat penyakit jantung. Mayonis ni juga dia dapat bantu untuk pulihkan dan kuatkan rambut kanak-kanak supaya kelihatan lebih sihat dan bersinar. Okey, untuk kekurangan mayonis ni, dia ada lemak trans. Yang lemak trans ni dia telah diubah suai dengan pelbagai cara dan boleh menyebabkan tubuh badan kanak-kanak ni tidak dapat serap lemak. Lemak ni akan berkumpul pada organ-organ tertentu seperti hati dan juga pankreas dan boleh menyebabkan penyakit jantung. Okey, bahan yang terakhir iaitu bahan yang ke-8, saya gunakan ikan sardin. Ikan sardin ni dia terdapat dalam kelas makanan protein yang berfungsi untuk hasilkan enzim yang penting untuk badan kanak-kanak. Protein ni juga dia dapat bantu untuk hasilkan sel-sel yang baru dalam tubuh badan kanak-kanak. Kanak-kanak perlu makan makanan yang ada kandungan protein ni sebab dia bantu untuk menyokong perkembangan dan tumbesaran kanak-kanak. Kalau kanak-kanak ni dapat sumber protein yang cukup, maka perkembangan dan tumbesaran mereka juga akan menjadi sempurna. Kebaikan ikan sardin ni juga dia dapat bantu untuk memberi kanak-kanak lebih fokus dan juga tumpuan mereka akan jadi tajam dan membekalkan tenaga. Kalau kanak-kanak ni makan ikan sardin, maka ketahanan badan mereka akan menjadi kuat untuk melawan penyakit. Sardin ni juga dia ada omega 3 yang diperlukan untuk bantu kuatkan memori kanak-kanak dan juga membantu menyokong perkembangan otak. Kekurangan ikan sardin ni dia ada bahan pengawet yang tak baik untuk kesihatan kanak-kanak dan juga dia dikilangkan dan ditinkan dari kilang yang jauh. Pandangan saya terhadap bento ni, dia dapat menarik minat kanak-kanak untuk makan makanan yang berkhasiat seperti sayur-sayuran dan juga buah-buahan dengan menggunakan karakter kartun yang dihias oleh ibu bapa. Dan juga mereka dapat makan dan amalkan diet yang seimbang untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. Bento ni juga merupakan satu alternatif oleh ibu bapa untuk galakkan anak-anak mereka memakan sayur-sayuran dan buah-buahan mengikut kreativiti ibu bapa. Okey guys, itu saja yang saya dapat kongsikan pada video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Okey guys, thanks for watching. Bye!